والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita dapat bersama-sama bermuzakarah kitab Bidayatul Hidayah, iaitu karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kebesaran nikmatnya yang telah menyambung usia kita daripada pagi, dan kita nak bertemu pula pada petang, dan malam ini kita akan berehat pula mengambil iktibar di atas segala usaha harian kita dan juga ilmu yang kita pelajari, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, iaitu waktu kita tidur. Ruh dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidur, dan jika kita belum lagi sampai masanya, maka akan dikembalikan semula ke jasadnya, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurnya kita masih lagi celak mata. Jadi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dhikri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesihatan pada jasad kita dan mengembalikan ruh kita dan mengizinkan kita untuk berzikir, iaitu untuk mengingatinya. Itu salah satu doa tidur sebenarnya yang panjang. Biasanya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dikembalikan juga selepas daripada menghidupkan, selepas mematikan. Maka malam ni kita akan tidur, malam Jumaat pula. Kalau kata siapa masa kita, biarlah kata apa, kalau doa, antara doa tidur yang masyhur pendek sahaja, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Namun doa panjang yang jaga kita baca, iaitu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Allah Tuhan, kerana-Mu ya Allah, wahai Tuhan, aku berbaring kepadamu, berbaring kerana-Mu ya Allah. Wa bika arfa'ahu, dan dengan nama-Mu aku bangun jika ditetapkan, maksudnya ditetapkan bangun. Fa in amsakta nafsi, dan jika ditetapkan akan daku, akan kematianku malam ini ya Allah, farhamha, maka rahmatilah aku. Wa in arsaltaha, dan jika dilepaskan umurku, fahfazha, maka jagalah ya Allah. Maksud kalau dilepaskan, maksudnya dihidupkan, yang mana Allah Ta'ala akan pegang roh kita, maka dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, maka kita terus hembusan terakhir terus. Tapi kalau dilepaskan, maksudnya kita akan dipanjangkan umur. Fahfazha bima tahfaz bihi, seperti mana terjaga dirinya
min ibadikas salihin, daripada hamba-hamba orang yang soleh. Itu antara doa tidur yang panjang yang jaga dibaca. Jadi kita harap malam ini masuk kepada malam Sayyidul Ayyam, kita jumpa 2 minggu sekali, menjadi bukti ataupun saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bersungguhnya kita belajar ilmu, mendalami ataupun memahami ilmu agama Allah. Dan moga-moga dengan bekalan yang kita usaha ini menjadi bantuan, pertolongan kepada kita untuk memudahkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan majlis ilmu ni, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlisu fiqhi khairun min ibadati sittina sanah. Memahami ilmu Allah ini adalah lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Dan moga-moga dengan kita duduk di atas masjid ni juga kita dapat seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw raha. Sesiapa yang ke masjid dan balik, balik, nescaya Allah Ta'ala akan memberi padanya sebuah penempatan di syurga Allah. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia datang dan balik. Maknanya ada penempatan rumah, penempatan mahligai kepada kita, dengan dibuktikan kasih sayangnya Allah kepada kita, dibina di syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang duduk gi mari masjid, gi balik. Insya-Allah moga-moga kita semua dapat, insya-Allah. Jadi 2 minggu lepas hamba mari dalam keadaannya kurang sihat sangat-sangat. Dan hamba rasa itu buat kali pertamanya dalam kuliah hamba jadi blur, tak boleh. Dia tak nak mikir langsung. Balik terfikir pun memang tak pernah lagi. Kalau seingatnya tidak mari, bukan tidak mari, satu tidak mari ilham, namun yang keduanya cuba berfikir tapi tak boleh nak fikir. Dia jadi otak tak boleh nak perah. Macam kerah terus baru-baru ni. Jadi duduk di sini. Jadi hamba rasa ada soalan yang ditanya menyebabkan hamba tak boleh nak fikir, tak boleh nak jawab. Siapa dia tanya soalan boleh tak ingat? Ada ke? Ada deh. InsyaAllah malam ni kita cuba deh. Kebetulan mari pula minggu ni masih lagi kurang sihat juga. Tapi alhamdulillah baru sihat demam. Tu dohong hidung ni. Minggu lepas pergi ke Gua Musa. Jadi pergi Gua Musa 2 malam, tapi 5 kuliah. Maghrib, subuh, duha, sebelum Jumaat, lepas tu maghrib pula baru balik. Jadi panjang sikit. Sekali kuliah lah dekat 2 jam. Demo atur kuliah kalau maghrib lah. Pukul 9.30 baru habis. Jadi kuliah perdana. Jadi panjang sikit. Jadi bila hamba tengok saat ni, duduk atas kereta saat ni, dah lah balik-balik tengok, ingat hak masalah baru-baru ni, berasa serupa dengan kurang puas hati kerana tidak dapat mengulah dan juga tak mari ilham pada ketika mengajar baru-baru ni. Jadi hamba mohon izin untuk dibacakan kembali pada malam ni. Bolehkah? Boleh dah. Iaitu muka surat 80 dah. Betul dah. 80 dengan 81 baru ni, betul dah. Jadi insya-Allah malam ni kita baca kitab ini sekali imbah. Kalau katalah ada yang rasa nak tambah, maka hamba akan cuba tambah, insya-Allah. Terlebih dahulu kita mulakan majlis ilmu kita dengan suratul Fatihah yang kita akan hadiahkan pertama kepada pengarang kitab ini sendiri, iaitu Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi yang pertama. Yang kedua kita hadiahkan juga kepada Tok Kenali Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad, antara orang yang sungguhnya beramal dan amalan daripada Imam Ghazali, iaitu Tok Kenali. Hadiah kepada Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad yang digelar namanya Tok Kenali. Jangan lupa juga hadiah kepada ibu ayah kita, tok nenek kita,
dan juga pasangan kita walaupun masih lagi ada, kita hadiahkan semua insya-Allah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi alhamdulillah, kita tajuk yang kita baca last pada 2 minggu lepas tu adalah terakhir ataupun last kepada tajuk adab mengerjakan solat. Jadi adab mengerjakan solat kita buat pengulangan sikit. Mesti pada seseorang hamba Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala pertama sekalinya adalah dalam keadaan bersuci. Maka kalau tidak bersuci maka tak boleh untuk beribadah dengan sempurna. Kecuali dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan sembahyang untuk hormat waktu sahaja. Itu pun perlu qada balik jika masih lagi dipanjangkan umur. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaannya disunatkan amalan-amalan sunat, antaranya bersiwak, antaranya membaca qul a'udzu birabbin nas, dan antaranya doa-doa yang sebelum daripada sembahyang. Dan yang paling penting kepada kita adalah kita perlu ada dalam keadaan hati kita, minda kita sebelum daripada kita salat. Yang pertama sekali adalah kita kena ada dalam kadar khusyuk kita ni, kena ada khuduk. Khuduk ni bermakna rendah hati. Tak boleh kalau kita nak menghadap Allah Ta'ala kita berasa duduk dalam keadaan megah hati. Aku hebat, aku pandai, aku banyak dah tahu ilmu, aku banyak dah zikir, aku datuk, aku dihormati, aku tok imam, aku tok bila, aku tok siap, aku gapo lagi, tak kira lah datuk, dating, tan seri, raja, perdana menteri, tak boleh. Maka pertama sekali kena ada khuduk, iaitu rendah hati yang teramat. Yang kedua tawaduk. Tawaduk ni rasa rendah diri. Saat ni rendah hati, ni rendah diri pula. Lebih kurang tapi dua benda yang berbeza. Dan ketiga adalah tadarru'. Tadarru' ni adalah kesederhanaan hati. Hati juga tapi sederhana, tidak ada rasa kemegahan. Tak ni rendah hati tu rendah, rasa hina, hina pada hati. Lepas tu ada rasa pula tadarru'. Tadarru' ni rasa kerendahan hatinya, berasa tak ada gapo aku ni sebelum dia berangkat takbir. Itu paling penting. Lepas tu barulah akad takbir. Bila akad takbiratul ihram menjadi rukun qauli dan rukun fi'li, mesti iaitu mendengar kalimah rukun qauli, mendengar akan takbir kita. Tak sah dalam keadaannya kita akad takbir tidak mendengar telinga kita sendiri. Wajib untuk mendengar telinga kita. Dan seterusnya bila kita nak sembahyang, kita kena akad tangan dalam keadaannya berserah diri pada Allah Ta'ala. Niat wajib rukun qalbi, tetapi lafaz niat tidak wajib. Hukum menyebut usalli hanya sunat, dapat pahala pada mazhab Syafi'i kita. Sunat. Kerana apa? Membantu niat tu sendiri. Apa itu niat? Niat tu adalah lintasan hati. Itulah yang sebenar niat. Bukan usalli itu adalah niat. Kita buat pengulangan sikit. Sebab benda ni sangat penting. Sembahyang ni sangat-sangat penting, kerana sembahyanglah menjadi ukuran di atas seseorang tu rendah hati, ataupun seseorang ni tawaduk ke tidak dengan Allah Ta'ala. Pentingnya sembahyang ni. Seterusnya kita duduk dalam keadaan betul molek, dan kita duduk dalam keadaan lepas daripada buat benda-benda sunat dan sebagainya, hadirkan dalam hati hak saat ni tadarru', khudu'. Kena ada belaka tawaduk, rendah hati, rendah diri, rendah perasaan, rendah pangkat, rendah diri, tak ada. Dan bila akad takbir je, serah diri pada Allah. Aku tak ada apa-apa ya Allah. Gitu. Selepas daripada selesai akad takbir sembahyang, rokok dan sebagainya, rukun qauli, rukun
niat saat ni ada juga menjadi kesamaran kepada kita tentang bab niat dengan lafaz tu. Ada setengah orang dia niat lain tapi lafaznya lain. Jadi hukumnya ikut niat ke ikut lafaz. Jadi ada orang tanya hamba, dia kata mulut dia lafaz lain, yang kedua niat dia lain. Jadi nak kira hak mana? Jadi jawapan dia adalah kira hak niat. Lafaz hak mana tak kisah. Semaya zuhur tapi lafaz isyak, usalli fardul isya'i contoh, tak ada masalah. Sebab itu hanya sunat. Yang wajib adalah lintasan ketika akad takbir Allah apa tu, semaya gapo, semaya isya ke, semaya zuhur ke, semaya maghrib ke, situ yang penting. Berapa rakaat itu pun dah jadi sunat. Makmum ke, seorang ke, itu pun sunat. Imam ke, itu pun sunat. Jadi yang penting semaya gapo. Ketika mana akad takbir Allah, berapa rakaat pun masih lagi setengah ulama kata, walaupun ada setengah kata wajib juga, tapi masih ada sunat lagi kebanyakan jumhur ulama kata. Okey. Jadi paling pendek, paling kurang lintasan semaya gapo, maka semayalah zuhur ke asar dan sebagainya. Maka selepas daripada tu Imam Ghazali pesan kepada kita cara kaedah mazhab Syafi'i ni ada dua bentuk. Cuma cara Imam Ghazali ni dia semaya apabila dia nak bangun tu dia macam satu step dia berehat. Mungkinlah berehat dah lama. Allahu Akbar. Mana baru lonjok naik. Rasa tak? Kalau minggu 2 minggu lepas. Jadi mazhab Syafi'i dia ada dua bentuk. Satu lagi terus bangun terus. Daripada sujud Allahu Akbar bangun terus. Jadi kedua-dua betul. Tak ada masalah. Nak buat cara supaya Imam Ghazali kita ni pun boleh duduk berehat sekejap baru lonjak naik. Boleh, tak ada masalah. Bila cuma biasanya waktu duduk nak tunggu naik tu duduk di atas tumit kedua-dua. Maka ketika inilah Imam Syafi'i beramal kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk hak setengah dipakai dalam mazhab Maliki, antara dua sujud duduk di punggung, duduk atas tumit kedua-dua. Itu pun pendapat yang lemah dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i diguna juga cara duduk atas tumit kedua-dua, tapi ketika mana? Ketika nak bangun. Itu sahaja. Itu pun bukan duduk istirahat tu duduk lama, tidak. Sekejap saja Allahu Akbar tu bangun. Gitu. Dan daripada dalam hal ini bila katalah selesai pada semaya apa semua, maka Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Setiap solat yang tidak hadir hati padanya mana? Pada hati itu sendiri, maka solat itu lebih dekat kepada seksaan. Tidak hadir padanya tu kembali kepada solat tu khusyuk. Maka kalau semaya aku tidak khusyuk, maya tu apa ni, duduk lalai, semata-mata lalai, tidak dikawal dan tidak diingatkan. Lalai ni benda yang sentiasa berlaku dalam diri kita. Tak kira imam, tak kira ustaz, tak kira tok guru, akan mari perasaan lalai, keadaan lalai. Tetapi bila kita sentiasa membaca, ikhtiar kita permulaannya baca dulu, doa-doa qul a'udzu birabbin nas, minta ambak setan dulu, siwak dan sebagainya, boleh mengelakkan kita untuk kesempurnaan dalam sembahyang. Jadi untuk mengelakkan daripada tidak khusyuk saat ni, itu antaranya. Jadi kata Imam Basri ni, Imam Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang yang solat keadaannya hati lalai, tidak hadir, maksudnya tidak khusyuk, maka solat itu lebih dekat kepada seksaan. Maksudnya menghala ke arah neraka. Maksudnya tidak ada pahala. Berbanding daripada rahmat, maksudnya tidak ada pahala. Berbanding dengan rahmat, banyak dekat seksaan lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, innal 'abda la yusalli as-salah
fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Sesungguhnya seseorang hamba itu mengerjakan solat, dia kata, Nabi kata, sesungguhnya orang solat ni, gitu maksud dia, tetapi tidak dituliskan ganjaran pahalanya itu 1/6-nya. Maksudnya tidaklah kata solat ni, maksud Rasulullah ayat sini, solat ni tidak kata ada satu pecahan. Bila katalah semaya, sesat sempurna ni diberi markah 1/6. Tidak lagu tu. Juga tidak 1/10. Daripada 10 kak, contoh kalau 100% kak, kalau 1/10 maksudnya supaya 100% lah tak? Kalau kata 10/10, kalau 1/10, ataupun nisbah 1 tu jadi 10, maknanya supaya 100. Tidak juga bermaksud tidak kata per 1/10 tadi, ataupun kita dapat 2 markah je daripada 10, 3 markah je daripada 10. Bukan lagu tu. Rasulullah kata bukan dikira permulaan daripada pertama ke kedua je boleh. Tidak. Tapi solat ni kira lagu mana? Hanya yang ditulis bagi hamba itu daripada ganjaran solatnya mengikut kadar yang dia khusyuk di dalamnya. Maknanya kadar khusyuk ketika mana? Kalau katalah khusyuk tu berlaku pada rakaat yang kedua, maka rakaat kedua tu boleh markah. Tidak kata satu dia rakaat kedua, 1 dan 2 tu boleh markah belaka. Tidak. Pahala dikira ketika kita khusyuk. Maka kalau tidak khusyuk, lala pula. Rakaat pertama mula-mula khusyuk, duduk baca hilang pula pas ke Ion Mall. Lepas tu hilang pula pas ke highway baru nak buat tu. Dia tengah sibuk lagi debu tu. Nak mari, mari bila nak siap highway ni. Allah, habis debu, aku baru je masuk kereta. Lepas tu yang buat hujan itik-itik pula. Siapa dekat debu, habis hitam pula kereta aku, debu pula. Contoh kalau kereta hitam. Kereta gelap ni, kalau waktu cuci comel, tapi bila waktu debu putih sudah. Kelabu, lalu nampak kelabu asap. Jadi mari ketika semaya, Allah, aku baru je ni masuk kereta. Kelak comel, kabar-kabar kotor pula dah basuh lalu dekat highway hot tak siap saat ni. Mari. Maka sekat kedua teringat pula, aku dah semaya ni, betul balik. Maka bila betul balik, tarik balik, maka ketika tu dapat pula markah. Pahala dapat pula ketika tu. Duk semaya mula-mula ingat pada Allah, ingat kita baca Fatihah, kita nak baca Maulid, jelujur Maulid, makhraj Maulid, fasahah Maulid, bro, mari pula. PA kita mari abang minggu ring balik tu buah telur. Allah, bini hamba tak boleh baru 2 minggu lepas tak ingat buah telur, nyo marah dia suruh tidur luar. Nyo mari ketika tu bukan dia mana tidur luar, kita tak ingat buah telur. Contoh nyo mari terfikir benda-benda mengarut lah gitu. Jadi masa tu hilang pula, tak ada markah, tak ada pahala. Lepas tu litah mah pula tanya rokok, tengok pula, Allah, aku semaya ni, tarik pula, ingat pada Allah Ta'ala, maka boleh pula pahala ketika tu pula. Ada soalan dari masjid ni juga, tak silap amal dulu, tak ingat pas lagu mana hak kita semaya, hak lala saat ni lagu mana. Kena qada balik, kena ulang balik ke tidak? Jawapan dia tidak perlu ulang, cuma tak dapat pahala. Itu satu. Kecuali ulangnya dia tu kalau sekiranya melibatkan langgar syariat ataupun terlalai dari segi bentuk rukun fi'li, maka kena ulanglah balik. Kalau rukun qalbi tak ada masalah, selesai pada kita niat mula-mula dah dan dalam semaya kita hadir semua. Sebenarnya khusyuk ni dalam bab ilmu tasawuf, khusyuk juga salah satu menjadi rukun kepada qalbi. Tetapi bukan ijma'. Ada setengah ulama kata niat tu saja. Maksud yang ulama kata gitu tu bermaksud adalah menghadirkan diri, menyatakan bahawa semaya maghrib contoh
siapa kau salah tu kita sedar, kita tidak lalai bahawa kita ni, aku ni tengah sembahyang maghrib, aku ni tengah sembahyang isya. Itu maksudnya hadir ke semua, bawa semua niat sembahyang saat ni. Situ maksud ulama yang kata duduk dalam rukun qalbi. Tapi kalau putus lagu mana? Putus tidak mengapa. Sebab apa? Sebab kepada dasarnya hukum syarak fiqh sendiri tidak ada masalah. Contoh, rukun qauli kita beres, rukun fi'li kita beres, kita sempurna belaka. Itu sebab dalam sembahyang 3 qauli, fi'li, qalbi. 3 kali sekurang-kurangnya kita kena beristighfar penuh setiap kali kita bagi salam. Astaghfirullahalazim paling kurang. Kalau boleh panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali mewakili kepada rukun sebenarnya sekurang-kurangnya. Kau banyak kau molek. Okey. Jadi kadar dibayar pahala mengikut kekhusyukan kita. Jadi kalau kita tidak khusyuk langsung, maka tak ada pahala langsung. Jadi kita kena ada khusyuk, kena jaga, sebab semaya itu dinilai mengikut khusyuk semaya kita. Okey. Dan juga kesempurnaan semaya saat ni juga terletak kepada ibadah-ibadah yang perlu kita tahu dalam semaya. Jadi kita pergi kepada soalan, sebab ni masih lagi soalan semaya, dan ditanya kepada hamba baru ni, hamba tak boleh mikir soalan. Tak, baru ni kata silap hamba tanya bab apa ni masbuk muafiq tak? Rakaat ketiga betul? Rakaat kedua tak? Supaya tak? Contoh pada rakaat ketiga. Betul ke soalan hamba ingat ada ke masbuk hukum masbuk pada rakaat ketiga? Betul? Betul ke lagu tu soalan? Lebih kurang. Okey. Masbuk muafiq ada ke tidak kepada rakaat yang ketiga? Okey, bagus, soalan dia sangat bagus. Cuma hamba jadi blur, tak boleh nak fikir. Hamba siapa tengok balik video tu, gapo dia tanya? Sebab bos tak boleh nak fikir. Balik tu pun tak boleh lagi. Hamba cuba berfikir tengah jalan, tak boleh. Cakap perah otak dia jadi kerah. Kerah kekong, kerah jom, tak boleh. Tak boleh fikir. Minta maaf banyak-banyak. Balik tu pakai terus bing terus, tak esok ke barulah boleh mikir. Anak tanya nak pergi situ ke mana, pergi molek ke tak, baru boleh mikir. Nak pergi mana pun tak boleh nak mikir, kecuali hanya fikir kenangan lama, macam cerita story lama boleh. Itu sebab ada satu ketah mari tu dia tanya hukum solat istiqarah. Hamba tak boleh nak royak solat istiqarah tu lagu mana, kecuali hamba royak apa yang berlaku pada hamba dalam istiqarah hamba. Cara semaya, kaifiat dia, fadilat dia, kelebihan dia, kaedah dia, tak boleh royak. Dia kena royak lah malam ni. Dah. Jadi hamba mari malam ni berasa nak jelas hak sekat baru ni. Tidak rasa-rasanya tajuk baru nak buka pada adab menjadi imam ni. Adab menjadi imam dan adab menjadi makmum. Ni kita akan baca tahun depan. Lama sikit bunyi nak tarpai kita baca. Bobo baca tahun ni. Tak lama dah tarpai ni. 2 minggu lagi tarpai dah. Mari 2 minggu lagi tu tarpai dah kita. Jadi tahun ni kita perhabis hak ni semaya. Hak adab jadi makmum, adab jadi tok imam memang perlu kita tahu. Sebab apa? Sebab kita semuanya bila-bila masa akan jadi tok imam. Paling kurang pun tok imam pada keluarga kita. Dan memang kalau dari segi keluarga kena jadi tok imam. Paling kurang pun sekali seminggu kena jadi tok imam kepada keluarga. Kena ada. Kecuali memang kita boleh bawa keluarga mari belaka ke masjid sama-sama. Lain cerita. Kita tak jadi tok imam pun tak apa. Tapi kalau kita sore semari semaya masjid, mari semaya, keluarga duduk rumah, kena ada juga paling kurang sekali seminggu kita semaya rumah, tapi berjamaah dengan keluarga untuk mendapatkan mawaddah rahmah kita dalam keluarga. Kerahmatan, kebahagiaan, insya-Allah. Okey. Jawapan untuk masbuk muafiq di rakaat kedua dan ketiga, ada ke tidak? Jawapan dia ada. Jawapan dia memang ada.
Lagu mana berlaku? Sebelum tu kita kena pasti dulu apa itu muwafiq dan apa itu masbuk dulu. Muwafiq ni adalah seseorang yang semaya yang wajib baca Fatihah sampai habis. Muwafiq, iaitu dia kena baca Fatihah dia sendiri. Kena qadar Fatihah tu sekurang-kurangnya antara dengan imam, paling pendeknya 30 saat. Kebiasaan 30 hingga 40 saat. Jadi barulah jarak tu boleh kita semaya, boleh baca Fatihah. Kalau katalah contoh kita mari duk main dulu benda lain. Kita duk main, duk pakai minyak atar dulu, sunat, tak ada masalah. Tapi kita sengaja lambatkan dia. Maka sepatut kalau kita kat takbir selalu kita dah baca Fatihah, tapi kita ni melambatkan secara sengaja, maka kita dikira muwafiq juga. Dah. Tapi kalau kita kira ni tidak terganggu mana, tak beza sangat. Cek lalu hak barang ada dah terbuka dah. Seh cakap Allahu akbar selalu. Kita pun baca Fatihah baru duduk Maliki Yaumiddin tu imam perokok, maka dikira masbuk. Jangan kita duduk baca cepat-cepat dah. Mana nak baca penuh saat ni adalah kadar yang terus maya Allahu akbar, baca Fatihah selalu sebab Fatihah ni wajib. Tetapi kalau kita tak leh, kita ni duduk baca doa iftitah panjang lebar, baca doa iftitah dulu, maka kita kena habiskan juga Fatihah kita, dikira muwafiq juga. Okey, masbuk ni kita mari memang tak ada, mari tak ada main yang lain, terus maya Allahu akbar. Tak ada dah cokek-cokek adik-beradik dulu ke, dah ambil barang ni tak ada, terus maya Allahu akbar. Maliki Yaumiddin tu imam perokok, kita pun rokok atas Allahu akbar. Jadi masbuk ni adalah menumpang Fatihah tu imam. Masbuk ni menumpang Fatihah tu imam. Okey, jelas itu dulu dah. Okey, masbuk ni lagu mana berlaku jika berlaku masalah kepada dia. Okey, masalah berlaku yang pertama adalah tu imam baca laju. Contohnya dia semaya sekali dengan tu imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar. Haram kepada makmum akad takbir awal pada tu imam. Warak doa. Warak doa tu imam dia baru usolli, baru dia Allahu akbar dah. Maka tak boleh. Tidak sah semaya. Jadi mesti kena imam akad takbir dulu. Tetapi dalam tengah semaya tu imam tak rokok lagi, kita rokok dah. Boleh, tetapi tak boleh pahala dan makruh. Tak boleh pahala dan makruh dah. Okey, sekarang ni masbuk berlaku lagu mana? Apabila kita tak ada masa, kita akan takbir sekali dengan tu imam Allahu akbar, kita pun Allahu akbar juga. Tiba-tiba tu imam baca cepat, Fatihah terlalu cepat. Fatihah tak apa lagi sebab kita duduk tengok dia. Kalau kita tahu dah tu imam ni jenis baca surah pendek, contoh kita boleh baca Fatihah sekali dengan tu imam, boleh juga, tak ada tunggu amin pun tak apa, nak baca selalu pun boleh. Tetapi juga orang macam mencari adat lah, tidak batas maya, boleh kalau kita tahu tu imam tu cepat sangat baca. Tapi kalau katalah tu imam ni standard dia dah, tapi dia baca surah tu pendek sangat, dah lah baca inna a'taina sambung pula. Bakal tak ada wakah ke apa. Bismillahirrahmanirrahim, cepat pula. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Allahu akbar. Kita Maliki Yaumiddin. Tak masuk gialah kita. Jadi kena lagu mana? Apabila tu imam laju, kita bukan masalah pada kita. Kita baca dah Fatihah, tapi tu imam laju sangat, maka kita dimaafkan dan dikira masbuk juga. Sebab bukan masalah kita, dikira masbuk juga. Kita boleh terus rokok. Tapi kalau katalah tu imam ni baca okey dah, kita ni saja pergi baca, sepatut kita dah, tapi kita baca doa iftitah panjang pula. Wajah tu wajhiyat lilladzi hak waswas macam mana hurian medu pula. Dia main wajh Allah
Allahu akbar kabira, duk Allah kabira tu. Tu email waladhdallin dah tu memang baca kita lambat. Maka muafiq kita saat ni memang wajib kena baca habis. Situlah tak leh kita kena rokok ketika mana sebelum tu email bangun daripada kepala dia yang terakhir. 3 rukun panjang. Kalau sekiranya tu email sujud terakhir, jangan dia terangkat yang kedua tu. Hak moleknya bila dia antara 2 sujud tu, kita terus duduk selalu. Ataupun rokok dan sebagainya. Tak perlu rokok pun tak apa. Sebab tak ada dah. Kalau muafiq, dia mesti kena tambah semula dah. Kalau confirm tak ada, maka duduk antara 2 sujud. Nah, lepas tu untuk dapat pahala, duduk mana dia dapat pahala juga. Lepas tu bangun semula, tapi rakaat pertama tidak dikira, kena bayar semula. Itu pertama. Yang kedua, pilihan kedua, kita nak rokok serah tak ada dah. Tok Imam nak bangun cepat juga. Tok Imam lagu jenis cepat. Maka kita boleh tunggu Tok Imam, jangan rokok langsung. Tunggu Tok Imam. Kita muafiq, tapi Tok Imam ni cepat, Tok Imam nak terakak kepala. Kita nak rokok memang tak ada dah. Jangan rokok langsung. Kalau Tok Imam bangun kita rokok, batal. Tetapi kalau tak sewi batal, ada satu cara, ialah duduk tunggu Tok Imam, duduk diri terus. Tok Imam bangun, Allahu Akbar, kita pun terus baca. Macam rakaat pertama semula, tunggu Tok Imam baca Fatihah dulu, habis Fatihah baru baca pula. Baru kita nak baca pula Fatihah, duk main waswah pula, Tok Imam pun laju pula. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, kita mama pula. Tak masuk dia pula. Jadi kita nak baca pula. Nak baca pula pun boleh. Okey. Kalau sekiranya lagu tu, kalau memang Tok Imam cepat sangat memang boleh lah. Jadi masbuk. Cuma kalau Tok Imam biasa, kita lambat juga, duk main kita lambat saat ni. Kalau masbuk memang boleh tupai Tok Imam kalau Tok Imam laju. Bukan salah kita. Tapi kalau salah kita, kita kena baca sampai habis. Tu kunci dia. Kalau salah kita kena baca sampai habis. Okey. Jadi soalan saat ni, ada ke tak masbuk di rakaat selepas tu? 2 ke, 3 ke, 4 ke? Betul tak? Jadi ada. Ada ketika mana? Yang pertama ketika kepada orang-orang yang tak dapat bangun dengan cepat kerana uzur. Dia duduk semaya bawah. Kursi tak ada, keling-keling hitam tak ada. Jadi pun sekala semaya bawah, semaya kursi tak ada, tak bawah. Jadi dia pun tak reti, ataupun tak reti, tak biasa. Bakal bangun sikit. Awak duduk diri molek-molek dah. Tok Imam pun dah habis dah baca surah. Dah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dia baru terik. Tok Imam pun Allahu Akbar, maka dia adalah masbuk. Dia boleh rokok terus sebab dia tak mampu. Yang tak lehnya lagu mana? Ada satu ni dia panggil muafiq haram. Kita ketika sujud, kita duk main, duk koyak, tak kira lah. Kalau orang tanya musim-musim cuti sekolah ni, dia nak bening contoh, duk koyak, nak bening. Duk koyak, nak apa ni, nak akak lafaz akak nikah ke contoh. Sahaja duk main sahaja ke warna ke tak kira lah, duk koyak dia hak gewe, hak bening dan sebagainya ke hak Tuhan ni. Maka dia pun bangun tutup imam nak rokok dah, maka dia wajib muafiq juga kerana lalai dia, tetapi dia wajib perhabis juga Fatihah dia, juga taklih kepada mana kena perhabis, tapi kena cepat. Okey, kalau sekiranya Tok Imam tu baca Tok Imam apa orang panggil sami Allahu liman hamidah, i'tidal, dia belum lagi rokok, kebanyakan ulama kata batal. Tu tak boleh koyak lah dalam semaya dah. Tak boleh, kena bangun. Okey. Jadi masbuk lagu tu. Juga masbuk juga berlaku pada rakaat ketiga kepada orang yang tak boleh nak bangun. Kerana bukan dia uzur, orang depan dia uzur. Pak cik saat ni nak bangun tu, dia nak bangun kena punggung semacam sekar. Nak bangun kau ni pun sepik, contoh macam Mekah katakan contoh. Kalau kita sini lega-lega tak apalah. Soh terlalu pendek. Maka gitu juga keadaannya. Dan yang ketiga, lagu mana masbuk juga, apabila dia bangun saat itu imam baca terlalu cepat saat ni, hak kata inna ataina contoh dan sebagainya.
Rakaat ketiga jadi terus bangun tu imam baca Fatihah laju. Kita baca Fatihah sekali juga kan dia tak perlu tunggu amin dia lah. Terus baca selalu dah Fatihah. Dia baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Tapi dia tak ada apa-apa, dia senapah ya. Rokok kita pun. Itu main kita was-was lambat pula. Masa bila cepat tu imam cepat sangat, kebanyakan ulama mengatakan masbuk juga. Kena boleh rokok, boleh tupeh Fatihah tu imam. Gitulah jawapan dia. Agak jelas. Baca benda hak sunat dulu. Masbuk. Apa ni muwafiq? Muwafiq. Orang yang baca sepatutnya dia dah. Amat sebut dah kan ni kan? Lebih kurang. Kita sepatutnya dah, tapi kita duk baca wajah tu wajhiya lilladzi tadi hak mau contoh. Gitulah maksudnya. Tu imam habis kita baca benda sunat. Duk baca benda sunatnya apa semua, habis pada tu imam rokok lah. Maka dia tu hukumnya tetap muwafiq. Tapi muwafiq dia pastikan jangan sehingga tu imam terakak sujud yang kedua. Kalau terakak sujud yang kedua, dia ada dua bentuk. Pertama, kita terus tunggu duduk diri terus, jangan dia turun, kita tambah semula, tambah balik rakaat tu. Dia panggil rakaat pertama tu rakaat lara. Rakaat lara, lara lalai. Kena bayar semula. Ataupun yang kedua, sebelum daripada tu imam terakak kepala, kita terus pergi sujud selalu dengan tu imam. Ataupun duduk antara dua sujud kan, terus duduk selalu. Boleh, nak duduk pun boleh, nak tunggu terus pun boleh. Hak taklihnya lagu mana? Tu imam terakak kepala, kita baru rokok. Hak tu batal semaya. Jadi jangan buat benda sunat lah. Buat benda yang hak patut sahaja dah. Okey, soalan lagi? Kalau tanya pada hati. Waktu tak kira mana. Masalah takbir lagi. Tak kata kalau kita lagu sepatut takbir lagi. Tak mari pada niat tu. Dan tak mari dalam semaya yang akan menanggung kecelakaan ada. Ataupun menanggung pembantalan semaya dia kan. Menanggung kecelakaan hak daripada kata-kata Imam Sabri ni Hasan Al-Basri ni kah? Hak dia kata setiap solat yang tidak hadir hati padanya, lepas tu maka solat itu lebih dekat kepada seksaan. Hak tu kah? Betul? Okey. Maksudnya tidak hadir ni adalah tidak khusyuk. Bukan semesti akad takbir saja. Khusyuk tu tak ada. Maka keadaannya kalau contoh dalam kehidupan dia tidak ada semaya hak khusyuk, bermaknanya semaya dia tak ada pahala, kosong. Bila semaya dia kosong, bermakna dia tidak dapat rahmat Allah. Bila tak dapat rahmat Allah, maka dekat dengan saksaan. Tak dekat dengan syurga, jauh dengan syurga. Situ sebenarnya kalau ikut maksud sebenar ni. Jadi taksirnya lagu mana? Duduk khayal, berkhayal. Dalam semaya tak khusyuk dan sebagainya, maka kena ikhtiar untuk lebih khusyuk dalam semaya. Hak kata hadir saat ni ketika sebelum daripada maksud hadir hak amal saat ni pula bukan hadir hak ni saja. Hak ni hadir ketika tengah semaya. Ni setiap solat yang tidak hadir padanya, maka solat itu lebih dekat pada saat itu. Maksudnya bukan hadir ketika takbir, maksud dia ni hadir iaitu tidak khusyuk ketika semaya. Okey. Hak maksud hadir saat ni adalah hak amal hadir suku pula, hak amal ulas sendiri. Hadir adalah hadir ketika akad takbir, niat tu kena hadir. Semaya gapo? Semaya isyak 4 rakaat sebagai makmum tu sunat. Paling kurang isyak. Allah, ketika Allahu Akbar, Allah tu mari semaya isya. Aku semaya isya 4 rakaat sebagai makmum kerana Allah Taala Allahu Akbar. Jadi mesti dengar telinga kita, wajib dengar telinga kita. Tak boleh kita guna mazhab ulas hawa, tak boleh. Tak boleh kita dah. Ataupun mazhab bisu. Tak boleh. Kita mazhab Syafi'i mesti dengar. Mazhab ulas hawa tak boleh, mazhab bisu tak boleh. Ulas hawa baca Fatihah ke?
Tu mazhab ulah sawa. Mazhab ulah tedung kau king cobra kau ikutlah. Tu tak boleh. Tidak sah. Kena rukun qauli wajib kita kena dengar telinga kita. Cuma ukuran dengar saat ni kena ingat telinga kita sahaja. Jangan siapa terganggu jiran kita sebelah. Ukuran yang ulama buat sebagai guideline kepada kita. Lagu mana? Sebelah ni dengar, betul-betul sebelah kita dengar sahaja, tak terganggu. Dengar sikit, dengar. Itu ghalib baru. Orang pertama sebelah kita dengar, kita baca rukun qauli sana itu ghalib. Biasa ya. Nak tahu terganggu kodok yang pertama adalah yang kedua dengar pula. Kalau yang kedua tu dengar, bermakna itu telah pun maksud hukum. Yang kedua dimaafkan lagi. Yang ketiga nu dengar lagi, hujung-hujung dengar lagi. Maknanya dengar bacaan kita telah pun makruh. Dan setengah ulama kata yang kedua telah makruh, yang ketiga makruh tahrim, yang keempat adalah haram. Yang keempat adalah haram. Ada pun yang pertama memang ghalib, yang kedua dimaafkan, yang ketiga makruh, yang keempat adalah haram. Yang keempat confirm haram. Maksudnya kalau keempat tu dengar lagi, yang kedua sebelah kita wajib akan terganggu. Mesti terganggu. Terganggu lagu mana? Kita duk baca. Ni Amos sendiri ni pernah duk semaya di apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuala Kere, ni ngajar di Kuala Kere. Tiba-tiba ada orang berhenti sebab dia masjid dia tepi jalan, orang buat macam tempat persinggahan. Jadi dia mari semaya lah sebelah. Memang macam mungkin dia tak pernah ada lah sebelum ni. Kita duk ngajar sama-sama 2 minggu sekali. Jadi mari-mari sebelah tu kuat sungguh dah baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bayangkan dengar. Kita duduk sebelah dia. Kita ni cuba dah habis-habis ni dah. Selamat, cuba selamat. Kita alhamdulillah mula-mula comel. Beres. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh fokus lagi. Mari kedua Ar-Rahmanir Rahim. Beres lagi. Maliki Yaumiddin. Boleh lagi khusyuk, molek, fokus. Lepas habis Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim pula. Ar-Rahman Rahim pula lepas pada tu. Sebab apa? Sebab sebelah Ar-Rahman, kita pun Ar-Rahmanir Rahim juga. Maka hukum dia adalah haram. Mengganggu jiran sebelah haram. Tu. Jadi hadir saat ni bermaksud sebelum akad takbir. Waktu akad takbir tu hadir. Sebelum akad takbir perlu ada khudu', perlu ada tadarru', perlu ada tawaddu'. Rendah diri, hina diri, rasa rendah sangat hati. Hati kena rendah, diri kena rendah. Walaupun diri tu tinggi, tapi kena hati tu rendah. Rendah hati, rendah diri, serah kena tawaduk sungguh, aku tak ada apa-apa, dan berserah pada Allah Ta'ala. Allah berserah, aku serah padamu ya Allah, aku semaya Isa ya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Situ hadirnya maksudnya. Tapi hadir dalam kata-kata Al-Hasan Al-Basri di sini adalah bermaksud khusyuk. Orang yang tidak khusyuk bermaksud dia mendekatkan diri dia kepada seksaan. Kenapa terdekat seksaan? Kerana tidak ada pahala. Itu sebab kita sebelum daripada semaya kena pastikan kita rasa serendah-rendah, sehina-hina diri kita ni rendah. Aku tak ada gapo ya Allah, aku tak ada hebat pun ya Allah. Walaupun aku fikir kanan di sekolah tu tak ada aku di sisimu, aku tak ada gapo pun. Aku pengetua guru besar, aku datuk dating Tan Sri, tak ada gapo-gapo ya Allah. Di sisimu aku hanya hamba-Mu ya Allah. Aku sangat lemah ya Allah ketika sebelum semaya tu. Orang duk geger. PM10 derah pergi semaya tepi celah gapo orang panggil dah masuk bawah kemah tepi tak ada tengah mari lambat tak kira orang nak tunggu dia dah. Jadi mari semaya tu orang tu hebat PM gini-gini. Di waktu semaya tak ada dah PM, tak ada dah PM. Betul dah dia buat tu, betul dah dia buat. Kalau katalah dia nak semaya kok tengok tak ada tempat nak tunggu semaya, tu memang tak betul. Jadi tak ada hebat pun sebenarnya, memang patut lagu tu sebab dia mari lambat. Kecuali dia mari awal. Dia mari awal pula. Kita ni mari awal di masjid 3 benda ke jangan terlepas. 3 benda ni usaha jangan terlepas. Yang pertama niat iktikaf. Mana perlu belum lagi niat iktikaf, pastikan niat yang pertama.
dalam masjid. Yang kedua, tak semaya tahiyatul masjid. Tak, kalau dia dengan semaya, kalau tak ada tahiyatul masjid, kita semaya qabliyah, automatik dapat juga pahala tahiyatul masjid. Tak perlu kita semaya tahiyatul masjid dua dulu, lepas tu semaya pula, sebab kita mari orang bed dah. Betul tak? Kecuali kita mari kita awal, kita tak bed lagi, semaya tahiyatul masjid saja, tunggu orang bed, semaya pula qabliyah dan sebagainya. Lepas tu tak ada juga, mari-mari tengok kita mari pun dah lah masbuk pula, katakan contoh, maka tak ada masalah, masbuk pun masbuk lah. Semaya ba'diyah nanti niat semaya sekali, ulama kata boleh pahala juga. Niat ba'diyah sekali dengan qabliyah, sekali dengan tahiyatul masjid. Setengah ulama, bukan setengah, ramai ulama mengatakan dapat juga pahala. Rugi kalau kita tak niat. Niat sekali, sebab kecuali kita tak biasa pun saja ataupun sengaja. Kita sengaja mari awal duk cakap malah aku maya qabliyah, aku nak maya sekaligus lepas ni, tak boleh. Tak boleh. Kalau kita memang tak ada sungguh, mari lambat sungguh, maka dibolehkan semaya niat sekali dengan ba'diyah. Tak ada masalah. Walaupun benda tu khilaf, ada ulama kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi ramai pendapat ulama kata boleh. Pahala boleh juga. Kecuali kepada orang yang ada hutang dengan Allah Ta'ala, maka tidak boleh dia solat sunat banyak sunat daripada hutang, iaitu semaya qada dia tak habis lagi, dia kena qada lebih aula lagi. Ramai orang dia mikir nak semaya sunat. Sebab apa dia fikir semaya sunat ni besar pahala, antara perut bumi lah, daripada bumi sampai ke langit dan sebagainya, kelebihan-kelebihan. Walhal semaya wajib lebih besar pahala daripada semaya sunat. Sebesar-besar semaya sunat, besar pahala semaya wajib lagi, dan dosa pula boleh bila kita tidak qada. Maka qada tu lebih besar, lebih aula lagi daripada sunat. Kita nak juga sunat, boleh, tapi dengan syarat banyak ke solat sunat, solat wajib lagi. Solat qada dulu 4 rakaat, barulah semaya ba'diyah 2 rakaat. Tu boleh. Ni tak boleh semaya qada dak, semaya ba'diyah molek-molek, khusyuk abirin, bacalah comel mana pun, maka pahalanya katanya ulama, kalau ikut ke Imam Ibn Hajar Al-Haytami kata semaya sah tapi tak dapat pahala. Semaya sah tapi kosong, rugi ya. Jadi kalau nak suruh dapat pahala lagu mana, ulama mutaakhirin berijtihad, boleh dengan syarat semaya qada lebih banyak daripada semaya sunat. Tu cara dia. Lepas tu pula qada pula soalan banyak tepat. Amo banyak baca lalu sebelum orang tanya. Sebab banyak tempat dah tanya. Lagu mana? Boleh ke qada semaya lain di waktu lain? Jawapan dia boleh. Tidak kisahlah kita nak semaya lepas subuh ke. Lepas subuh kan tak boleh semaya. Tu semaya sunat tak boleh. Semaya qada masa-masa mana pun boleh. Lepas asar nak semaya juga boleh ke tak? Boleh. Tu sebab kalau nampak orang semaya tu kita husnuzan lah. Ni semaya qada ni. Yang kata dah tok email tak tahu dah belaka. Dah tok siok waktu tak tahu semaya sunat apa dah pasal ni. Semaya dia semaya qada. Lepas tu qada pula lagu mana kalau kita qada ni tak tahu banyak mana. Kita agak-agaknya adalah 10 tahun kita tinggal, tetapi kita bayar perlebih lah sebab tak tahu. Jadi kalau 10 tahun kita nak cepat mudah je, nak buat setahun boleh. Tapi setiap waktu nisbahnya 10 sewaktu. 10 fardu sewaktu. 10 kali semaya zuhur, 10 kali semaya. Maka kita yakin dengan 10 tu lebih daripada hutang kita. Alat lebih tak ada masalah. Serupa dengan puasa. Puasa, zakat, semaya, sama sahaja kena buat perlebih kalau kita tak yakin. Sebab bila kita yakin dah lebih, mana yang lebih tu akan dapat pahala sunat, akan jadi sedekah. Zakat lebih, dia akan jadi sedekah. Tapi sedekah tidak akan jadi zakat, tak akan jadi zakat. Semaya sunat tidak akan jadi semaya fardu, tidak akan jadi. Tapi semaya fardu boleh akan dijadikan sunat jika fardu itu telah pun lebih. Ni telah pun boleh katakan ijtihad ulama ramai, sangat-sangat ulama berpendapat sebegini. Kalau ada pendapat lain tu wallahu alam, amat tak pasti. Mungkin ada lagi pendapat lain. Dah hak tu saya ingat mengaji dah.
Jadi tak ada masalah. Nak bayar hutang semaya masa mana tak ada masalah. Kita nak semaya zuhur dalam waktu isyak pun boleh. Kita nak semaya subuh dalam waktu asar pun boleh. Kita nak semaya, cuma beza saja kalau sekiranya kita ni qada zuhur, qada asar pada waktu malam. Nah, contoh waktu orang ba'diyah lepas ni. Kita pun qada lah maghrib ke isyak ke contoh. Nah, kita qada. Tiba-tiba ada orang baru siapa nak jadi makmum kita. Nah, ataukah kita nak royak? Tak boleh, memang tak boleh lah. Tu memang tak ngaji lah. Hak sebenarnya dia nak jadi makmum tak ada masalah. Kita niat jadi imam, tetap boleh pahala. Walaupun dia semaya isyak, kita semaya zuhur, tak ada masalah. Kita semaya sunat, dia semaya isyak, tak ada masalah. Boleh pahala sama sahaja. Kita boleh pahala jika kita niat imam. Dia boleh pahala makmum jika dia niat jadi makmum. Itu sahaja. Cuma beza dia mana? Beza dia jika kita semaya asar ataupun zuhur ketika malam, waktu malam, maka wajib kita baca kuat suara. Tu beza dia. Kita kena baca kuatlah Fatihah. Baca surah macam semaya Isa. Walaupun semaya zuhur. Semaya Isa pula waktu zuhur, tiba-tiba orang mari jadi makmum kita. Kita ni qada Isa ni. Kita baca dengar Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tu salah. Waktu dia tu yang menyebabkan kita slow ataupun kuat. Sir ataupun tidak. Jahat. Nak sir ataupun jahat tak ada waktu tu sendiri. Jelas. Jelas dapat program.